Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Jovini Jim dalam Berita Pagi Sabah. Golongan belia perlu bijak memilih sama ada mahu meneruskan politik yang penuh kebencian atau inginkan politik matang yang mempunyai idealisme mencari penyelesaian serta menyatu padukan rakyat. Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinze berkata sentimen perbezaan keagama dan kaum yang rancak dimainkan parti pembangkang merupakan politik tidak sihat. Kita mau menjadi negeri dan negara kita yang mampu menyatu padukan semua rakyat. Ubah yang kamu undikan pada PRU yang lalu sedang berlaku. Pung berkata demikian kepada media selepas sesi perjumpaan bersama belia tempatan di Pekan Membakut. Beliau menegaskan usaha pembangkang menanam isu kebencian untuk mengasingkan sesama kaum dan agama adalah tindakan negatif yang boleh membawa kepada perpecahan rakyat. Katanya kerajaan sedang berusaha keras untuk memulihkan pelbagai masalah yang terdapat di negeri ini. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah menafikan kematian seorang kanak-kanak taska berusia 3 tahun di sebuah sekolah di Kota Kinabalu Khamis lalu akibat penyakit influenza A H1N1. Surat daripada pengetua sekolah berkenaan yang memaklumkan tentang kematian kanak-kanak malang itu yang dikatakan berpunca daripada jangkitan H1N1 tular di media sosial semalam. Menteri berkenaan Datuk Frankie Poon Min Fung berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang membuat siasatan dan ujian sampel klinikal untuk menentukan punca kematian kanak-kanak berkenaan. Pihak JKNS telah membuat siasatan dan verifikasi ke atas mesej tular ini dan mengesahkan bahawa perkara berkenaan adalah tidak benar. Datuk Frankie pun berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Katanya, kanak-kanak tersebut telah mendapatkan rawatan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS pada malam 6 Januari dengan gejala demam, kelesuan, batuk dan selesema yang dialami sejak 3 hari dan telah mendapatkan rawatan awal di sebuah klinik swasta. Kanak-kanak itu dikatakan berada dalam keadaan tenat ketika tiba di HWKKS. Sementara itu, mengulas mengenai kenyataan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia berhubung 2 kes polio melibatkan kanak-kanak bukan warga negara berumur 8 tahun dan 11 tahun, masing-masing di Sandakan dan Kinabatangan, Datuk Frankie pun berkata kedua-dua mangsa tidak pernah menerima sebarang imunisasi. Pengesahan 2 kes polio baharu itu menjadikan jumlah kes polio yang dikesan di Sabah setakat ini 3 kes. Ujian Makmal Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati virus polio yang menjangkiti ketiga-tiga mangsa mempunyai perkaitan genetik dengan kes polio di Filipina. Pihak berkuasa tempatan PBT di negeri Sabah perlu membuat penelitian semula ke atas prosedur operasi standard SOP masing-masing agar mampu memperoleh hasil dengan lebih cepat, tepat dan pantas. Pada masa sama, kualiti perkhidmatan perlu diperkukuh dan dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak rakyat. Perkara itu ditegaskan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP Datu Haji Jaujan Sambakong selepas merasmikan Majlis Amanat Tahun Baharu 2020 KKTP di Wisma Enterprise Kota Kinabalu. Katanya semua PBT juga perlu beralih ke arah pendigitalan untuk memudahkan masyarakat setempat mengakses maklumat dengan cepat sekaligus mengurangkan karena birokrasi. Kita cukup yakin rakyat semakin bertambah, semakin perlukan kemajuan. Sudah tentu perkhidmatan di setiap PBT juga perlu ditingkatkan. Antara cabaran kita hari ini ialah masalah keperluan rumah-rumah yang perlu dibina di negeri Sabah. Rakyat sangat memerlukan. Tahun ini KKTP menyasarkan 85% kutipan cukai semasa dan 50% kutipan cukai tertunggak. Bagi memeriahkan sambutan Tahun Baharu Cina 2020, Kerajaan Sabah melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar akan mengadakan rumah terbuka pada 26 Januari ini bertempat di Dewan Hakar Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Majlis bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kristina Liu berkata, penganjuran kali kedua sejak pemerintahan Parti Warisan Sabah, warisan itu akan diisi dengan pelbagai acara menarik.
Antaranya mercun sepanjang 6 meter, persembahan nyanyian daripada artis tempatan, persembahan tarian singa dan pemberian ampau kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. 4 buah bas akan disediakan seawal pukul 9 pagi dari Pusat Dagangan Sabah ke Dewan Hakka untuk kemudahan orang ramai, sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya dan mengatasi masalah tempat letak kereta. Sehubungan itu, Datuk Kristina mengajak orang awam datang beramai-ramai memeriahkan Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Kerajaan Negeri sekaligus menghayati semangat perpaduan dan keharmonian yang sedia terjalin dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Penganjuran Fiesta Sepagar mampu menjadi tarikan baharu bagi Bandaraya Kota Kinabalu, khususnya Pekan Inanam yang menjadi venue penganjuran Fiesta Julung kali itu. Fiesta 3 hari yang bermula malam tadi anjuran kawasan Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata selain mempromosikan Pekan Inanam, fiesta itu juga bertujuan mengurangkan kesesakan Bandaraya Kota Kinabalu yang menjadi tumpuan warga Bandaraya pada setiap hujung minggu. Hari ini Kota Kinabalu, khususnya di hujung minggu, kita mengalami kesesakan yang amat sangat. Kerana di Sabah ini, khususnya di sebelah pantai barat, di persekitaran Kota Kinabalu ini, tidak ada tempat-tempat yang menarik selain daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Aziz menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Beliau berharap Fiesta Sepanggar yang akan dijadikan acara tahunan juga mampu mentransformasikan aktiviti ekonomi Pekan Inanam, terutama pada waktu malam. Inanam terkenal dengan keindahan Bukit Kokol dalam kalangan penggemar sukan paragliding dan pendaki bukit untuk menyaksikan panorama matahari terbenam. Susulan kes banduan mati dalam tahanan di Pusat Penjara Kota Kinabalu Oktober lepas, Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu semalam memutuskan tarikh sebutan baharu bagi kes tersebut pada 27 Februari depan. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Magistrate Lovely Natasha Charles selepas permohonan dibuat pengarah pendakwaan Negeri Sabah Khairul Anwar Abdul Halim dibantu Timbalan Pendakwa Raya Khairuddin Muhammad Idris berikutan laporan kimia dan bedah siasat masih belum diperoleh. Mahkamah turut memerintahkan semua tertuduh dilanjutkan tahanan reman sementara menunggu tarikh sebutan semula kes kerana pertuduhan terhadap mereka tidak memperuntukkan ikat jamin. 10 kaki tangan penjara termasuk seorang pegawai berumur antara 25 hingga 40 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu selepas didakwa secara bersama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pada 4 Oktober tahun lalu, seorang banduan Shainal Mukhtar, 36 tahun, ditemui mati dalam sebuah sel penjara di Blok Gemilang, Pusat Penjara Kota Kinabalu pukul 4.30 petang. Kesemua tertuduh kali pertama dihadapkan ke Mahkamah Magistrate pada 29 Oktober lepas. Orang ramai sekali lagi diingatkan agar tidak membuang sampah di merata-rata tempat atau menconteng dinding sesuka hati. Ini kerana tindakan seumpama bukan sahaja mencacatkan pemandangan, malah mencemar imej Sabah sebagai sebuah negeri yang cantik. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chan Fun Hin berkata sikap masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran secara tidak langsung membantu pihak berkuasa tempatan PBT menggunakan peruntukan untuk perkara yang lebih memerlukan. Katanya, pada masa ini PBT terpaksa membelanjakan sejumlah besar peruntukan untuk menyelenggara harta benda awam akibat segelintir sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Visi untuk kemajuan tak boleh dicapai dengan pembangunan infrastruktur tanpa mentaliti berubah. Kalau mentaliti sini masih suka conteng, suka buang sampah, ini pun susah juga. Chan ditemui media selepas melawat projek naik taraf pasar besar Kota Kinabalu. Katanya tahun lalu sebanyak 3 juta ringgit diperuntukkan untuk pembangunan fizikal bandaraya Kota Kinabalu. 60% daripadanya digunakan untuk pembangunan dan infrastruktur Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, manakala selebihnya untuk pembangunan kawasan luar bandar dan sekolah sekitar bandaraya. Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah sentiasa proaktif menyantuni masyarakat setempat melalui penganjuran pelbagai program melibatkan orang ramai. Antaranya Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang diadakan untuk mendekati para pendengar sekaligus mempromosi rancangan-rancangan terbitan Sabah FM.
Seiring dengan objektif program ini berdakwah melalui radio, ia turut menjadi platform untuk mencukil bakat penceramah baharu sekaligus menyediakan ruang kepada para penyampai Sabah FM bertemu pendengar. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah yang juga Adun Bengawan, Dr. Daud Yusof berkata, sesuai dengan tema Dekat Padamu, program ini turut menjadi wadah bagi agensi-agensi kerajaan mendekati masyarakat. Program ini juga memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan agama sebagai tunjang keharmonian dan pengukuhan institusi kekeluargaan bagi melahirkan masyarakat Islam yang muafakat dan mempunyai peribadi mulia. Dalam Islam kita sendiri digalakkan untuk bekerjasama, bukan saja dari segi sedekah, tetapi dari segi semua usaha-usaha yang dilakukan, dan yang penting itu kita hendaklah ikhlas apa juga perjuangan yang kita buat pada hari ini. Dr. Daud ditemui media selepas forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM yang diadakan di Masjid As-Saadah Kampung Pimping Membakut. Program ini turut disambut baik masyarakat setempat. Kami mengharapkan di masa yang datang akan kita buat lagi seperti ini, insyaAllah. Forum yang berlangsung selama sejam ini menampilkan penceramah tempatan terdiri daripada Dr. Ishraq Ramli dari Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustazah Lilis Mulyani Mahmun dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan Ustaz Ramli Haji Daud dari Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah. Program dihadiri lebih 100 umat Islam sekitar Membakut. Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Jam Lajim. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.